jenazah dan mendoakannya ketika dia meninggal dunia. Lazimnya apabila seseorang itu meninggal dunia, mata dia dalam keadaan terbuka. Kita akan tengok nanti hadis. Hadis nombor 459. Dan kita diminta untuk menutup mata dia dan berdoa kepadanya. Antara dalil yang dibawa oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala anhu, an Ummi Salamata radhiyallahu anha qalat, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamata wa qad syaqqa basaruhu. Boleh juga baca dengan wa qad syaqqa basarahu. Dua baris datang boleh juga jadi maf'ulun bih. Kalau baca baris depan jadi fa'il. Fa aghmadahu thumma qala inna ar-ruha idza qubida tabi'ahu al-basar. Fadajja nasum min ahli faqala la tad'u ala anfusikum illa bi khairin fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Thumma qala Allahumma ighfir li abi salamata warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempat Abu Salamah yang waktu itu matanya telah terbelalak, terbuka ke atas. Mati dah ni. Nabi masuk ni ketika Abu Salamah sudah meninggal dunia. Nabi tengok mata Abu Salamah ni terbuka. Lalu Nabi menutupnya. Lalu baginda memejamkan mata Abu Salamah. Baginda bersabda, seraya Nabi bersabda, sesungguhnya jika nyawa ataupun ar-ruh dicabut akan diikuti oleh mata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila roh kita dicabut, mata akan tengok kepada roh kita yang keluar. Tapi kita hak hidup ni tak nampak dah. Si mati ni dia nampak. Pada waktu itu Allah menampakkan kepadanya roh. Kita nampak tak lah ni? Tak nampak walaupun duduk dengan kita. Mati lagi nampak. Pasal itulah mata dia tengok terbuka. Dia tengok roh dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu tengok dulu. Maka sanak saudara Abu Salamah pun meratap. Meratap ni kalau ikutnya Nabi larang ni, tapi sini menangis maksudnya. Fadajja ni makna menangis. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, janganlah engkau berdoa terhadap dirimu semua kecuali berupa kebaikan. La tad'u ala anfusikum illa bi khair. Jangan kamu berdoa untuk diri kamu kecuali benda yang baik. Nabi guna kamu. Termasuk kamu di situ jenazah yang ada bersama kamu ni, keluarga kamu. Jangan kamu kata benda-benda yang tak baik. Hendaklah kata sesuatu yang baik, doa sesuatu yang baik, Nabi kata. Kerana sesungguhnya malaikat turut mengamin apa yang kamu ucapkan, kata Nabi. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Malaikat akan amin apa yang kamu kata pada waktu itu. Jangan kata yang tak baik.
kepada saudara kita yang muslim, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah yang baik-baik, doa yang baik-baik, kerana malaikat akan amin kalau kita kata tak baik. Ada di kalangan kita, ada orang mati, dia marah, dia kata buruk-buruk, tak baguslah. Okey, jangan. Kemudian baginda berdoa. Lepas Nabi beritahu begitu, Nabi pun berdoa. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah. Ini doa Nabi. Hafalah Allahumma ghfir li Abi Salamah. Wahai Tuhan, ampunilah Abi Salamah. Kalau dia nama Abdul Fattah, tukarlah sikit. Allahumma ghfir li Abi Fattah. Nama Muhammad, Allahumma ghfir li Muhammad. Ubah dan angkatlah darajatnya, warfa' darajatahu fil mahdiyin, angkatlah darajatnya dalam golongan orang-orang yang mendapat hidayah. Mahdiyin, orang yang dapat hidayah, petunjuk Islam. Orang Islam ni pangkat dia tak sama antara satu sama lain. Kita minta dia angkat darajatnya di kalangan orang-orang yang diberi hidayah ini, kalangan orang Islam ni, supaya darajat dia tinggi. Wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin. Berilah penggantinya setelah kematiannya, dari keturunannya setelahnya. Berilah ganti pada dia. Kalau dia tinggal isteri, biar isteri dia dapat suami yang lebih baik. Anak-anak dia yang tinggal dapat ayah yang lebih baik, ataupun keluarga yang menjaganya yang lebih baik, datuk ke apa ke. Okey. Waghfir lana walahu, ampunilah dia, ampunilah bagi kami dan bagi dia, kata Nabi. Ya Rabbal Alamin, wahai Tuhan sekalian alam. Wafsah lahu fi qabrihi, berilah dia keluasan dalam kuburnya. Wa nawwir lahu fi, dan terangilah dia di dalam kuburnya. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ingat ni pun bacalah doa-doa kok Melayu pun tak apa. Doa yang kita baca dalam solat jenazah pun tak apa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu, hingga akhirnya. Ataupun apa-apa doa kepada si mati. Itulah yang diperintah oleh Nabi dalam banyak riwayat, dan yang diajar sendiri oleh Nabi dalam hadis yang kita baca pada malam ini. Okay, dalam hadis yang kita baca ini, Nabi kata di mana Abi Salamah ini, ketika Nabi masuk, ketika dia mati itu, maka mata dia dalam keadaan terbuka. Kalau kita baca syaqqa basaruhu, matanya terbuka. Fa'il kepada syaqqa. Okey. Kalau setengah riwayat dia baca dengan syaqqa basarahu, ra tu bagi atas. Syaqqa tu syaqqa Abu Salamah, basarahu, dia membuka akan matanya, dan dia melihat roh yang keluar itu. Boleh juga, dua-dua ni boleh baca betul lah. Okay, kena tahu bahasa Arab lah. Okay, ataupun ada riwayat yang boleh membaca demikian. Okay. Dia tengok roh. Di dalam kitab Subulus Salam disebut bahawa umat Islam bersepakat, para ulama bersepakat, hukumnya sunat kita tutup mata orang yang telah mati. Jangan kita biarkan dia dalam keadaan terbuka gitu. Sepanjang yang saya tengok orang mati pun memang mata terbuka lah. Kita tutup lah. Kalau kita ada di sisi tu, kalau tengok dia dah meninggal, tutup selalu. Jangan lock lama.
Kadang-kadang kita tak sedar mati tengah malam. Dah kejut pagi mata terbuka. Kita tutup tu lah, ia buka pula kau. Jadi automatik. Kita tutup, ia buka balik. Lazimnya orang kita kalau berlaku demikian jangan lock gitu. Ambil duit 50 sen, letak atas tutup, letak atas kelopak mata dia. Dia tak bukalah. Berlalu masa sikit kita buanglah balik pitih tu. Nanti orang main melawak tengok, wah letak pitih. Kita nak letak tu supaya dia tak terbuka je. Apabila dia dah tak buka, kita buang je lah duit tu. Jangan letak waktu bepang. Terberat. Letaklah sesuatu yang ringan. Dia terbuka ni kerana Nabi kata dia tengok roh. Dia tengok roh. Orang Islam begitu, orang kafir pun begitu. Okey. Itulah yang Nabi beritahu. Ini perkara gaib, kita tak tahu melainkan yang Nabi beritahu. Okey. Jadi insya-Allah kita akan baca lagi hadis-hadis ke depan banyak berkenaan dengan jenazah kematian ni, semua kita akan menghadapinya. Kalau kita tak mati, anak beranak kita mati. Lagu mana nak buat? Sebahagian orang tu tak tahu nak buat lagu mana. Pukul 12 lebih pun ada mari rumah. Mari rumah tu. Macam mana nak buat ni? Ayah mati. Habis rumah. Tak tahu nak buat apa. Sebab itu kena mari dengar jugalah. Mari dengar baru kita tahu dan apa yang kita nak buat apabila berhadapan dengan kematian. Kematian keluarga. Okay. Mata terbuka tu tidak tahu sebab apa dah, tak dengar. Okay. Kerana dia melihat rohnya, kata Nabi SAW. Jadi roh ini kata para ulama adalah makhluk juga yang dicipta oleh Allah bersama dengan kita. Tidak nampak lah. Di zaman Nabi pun orang tanya Nabi bagaimana roh. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka akan tanya wahai Muhammad tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah jawab apa? Wahai Muhammad, apabila mereka tanya kepada kamu tentang ruh, katakanlah ruh ini urusan Tuhanku dan tidak diberi ilmu pengetahuan berkenaan dengannya kecuali sedikit saja. Nabi, Tuhan suruh Nabi jawab gitu. Kalau jawab banyak-banyak, soal lagi. Benda ni tak dipahami. Lagu mana roh ini? Ahli sains ke dia, doktor ke dia, tak tahu bagaimana. Duduk di mana roh pun tak tahu. Duduk kaki, duduk tubuh, duduk kepala, tak tahu duduk mana. Ini adalah urusan Tuhan. Kalau kita nak buat roh, benda yang sebesar lalat pun kita manusia tak mampu. Ini adalah keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita tahunya apabila dia berpisah daripada badan kita atau seseorang, matilah orang tu. Okey. Maka hendaklah kita tutup. Hukum kita tutup mata ni sunat. Itulah yang disebut oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Dan banyak juga yang menjadi amalan orang Melayu, walaupun ini tak ada dalam hadis pun, molek juga kita buat. Kadang-kadang tak tahu umpamanya apabila mati, katakan mati lepas Isya, nak mandi pagi esok lambat dah. Okey. Yang hujan pula payah, maaflah boleh buat pagi besok. Maka antaranya ialah dalam masyarakat kitanya dia lomo minyak. Ni di sisku, di lutut, di tangan jari jemari ni, di lomo minyak. Dan urut-urut sikit. Tujuannya supaya jenazah tadi lembut, taklah jadi kerah. Ni tangan letak molek tangan atas ni, okey, ada peraturan-peraturan ni, nanti kita akan tengok dari semasa ke semasa. Jangan pakai lock gitu je.
5 jam, 8 jam, pagi besok mati malam, pagi besok. Orang mari nak mandi kerah kejung tangan duk gini. Dah. Jadi satu hal pula nak pelembuk, nak apa ni, sebab tak tahu kala. Dah. Ya pun tak royak kat orang meninggal senyap gitu esoklah ya tu. Dah kan susah tu. Orang mari nak mandi, tangan duk kerah gini. Macam mana? Payahlah buh minyak-minyak pelembuk dulu sikit. Okey. Itu caranya yang diajar oleh dalam masyarakat kita lah, walaupun waktu tak ada dalil boleh pegang juga atau benda-benda yang seumpama dengannya. Kemudian dalam hadis ini Nabi suruh doa dengan doa-doa yang baik. Okey. Dan doa Nabi sendirinya inilah Allahumma ghfir li Abi Salamah. Kita minta ampun untuk dia. Minta darajat dia tinggi pada hari kiamat. Minta doa untuk kita waghfir lana, ampunilah kami, walahu, dan baginya, ya rabbal alamin. Antara yang Nabi mintanya wafsah lahu fi qabrihi, lapangkanlah kuburnya. Nabi minta lapang kubur dan berilah cahaya pada kuburnya. Okay. Berhubung dengan kubur ini, dia adalah merupakan alam yang ghaib kata ulama. Alam barzakh, alam kubur ni juga dikenali dengan alam barzakh, alam ghaib. Kalau kita tengok atas kubur tu alam dunia lagi. Tergali dalam tak ada apa satu. Itu alam dunia lagi. Alam kubur ni alam yang sudah tidak dapat dilihat oleh mata kasar kita. Dia panggil alam barzakh. Okey. Ada pendinding alam ini dengan kita, itu makna barzakh. Dia tak boleh nak mari dah. Dan dia pergi, nak mari tak boleh dah. Tak boleh nak balik dah. Dah ada orang cerita balik makan nasi apa. Ini tak betul dalam tak betul. Okey, tak balik dah. Kalau kena azab lah. Kalau kena ada nikmat, dapat nikmat lah. Di alam barzakhnya. Okey. Kadang-kadang ada juga orang kata, lepas Pak Ngoh mati, nampak kelibat dia, muka dia. Lagu mana? Okey. Ya, ini boleh jadi kata para ulama, antara makhluk yang Allah cipta ni, di samping roh itu dia ada, Allahumma salli ala Muhammad, ada satu lagi yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai fotostat lah pada roh kita. Tak mari panggil apa Ustaz Abi? Korin. Dipanggil korin. Okey. Yang macam fotostat kita juga. Dan benda ini kata para ulama kadang-kadang dia tunjuk juga jarang-jarang. Nak menunjukkan bahawa dianya ada. Tu je. Menunjukkan bahawa dianya ada. Muka sebiji lah. Ada cerita dulu-dulu, saya tak pastilah betul ke tak. Tapi kalau ia boleh jadi. Balik tahlil seokok daun. Cik Hafiz tu tengok sebelum macam Pak Ngoh baru mati. Boleh jadi dia tunjuk. Kadang-kadang cerita-cerita ni walaupun disiar dalam media massa, surat khabar, boleh jadi betul. Okay. Ada saya pernah baca berlaku kemalangan jalan raya. Okay. Kemudian matilah orang tu. Kemudian kawasan itu orang lalu, dia nampak macam orang tahan dia pun berhenti ambil. Kemudian dia suruh hantar di satu tempat. Dia hantarlah
Okey. Kemudian macam dia tinggal sesuatu atas kenderaan. Ni yang percaya sangat ni, nak ayat contoh je. Kalau betul berlaku. Kemudian kawan ni balik, tengok, ada benda, pergi hantar balik. Pergi dekat rumah tersebut, masuk tanya, cerita begitu begini. Dia kata, keluarga di rumah tu kata, orang ni mati lama dah. Dia kata berjumpa tempat-tempat sekian. Situ dia kemalangan dulu. Mati dah. Okey. Ada contohnya maknanya. Kalau berlaku sungguh hal yang demikian, boleh jadi. Ini dipanggil qarin. Kadang-kadang dia tunjuk. So takutlah dia tak boleh buat apa. Tok Bomo tu kadang-kadang dia tahu minggu lepas kita gimana. Kadang-kadang jin tu Bomo tu bercakap dan berdialog dengan qarin kita, makhluk yang duduk dengan kita. Dia tanya orang ni, "Pak maknya gimana minggu lepas?" Nah, kita tak tahu. Ada kita pergi satu tempat, jin pun royak kita. Ya ni pergi besu dalam kebun getah gitu gini. Tu amal pun royak kita. Ada tak minggu lepas pergi kebun getah pak-pak ni? Kawan ni kata ada. Lesai lalu, kena lalu kita. Tak, tu dia. Boleh jadi, boleh. Okey, jin boleh berdialog dengan qarin kita. Jadi apabila kita mati, yang Nabi ajarnya berdoa supaya diangkat darajat dia. Disebut di dalam hadis bahawa dalam kubur pun Nabi minta supaya diluahkan. Artinya kubur ni ada luas sikit juga. Dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi disebut bahawa ada kubur ini diluaskan 70 hasta lebar, 70 hasta panjang. Ada hadis menyebut diluaskan kubur sehingga jauh mata memandang. Okey, banyak di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Ada macam-macam lah kubur ni. Bahkan ada di dalam hadis-hadis Nabi SAW, Nabi menyebut bahawa setengah orang itu dihimpit oleh bumi ni. Bumi itu himpit dia. Sehingga dalam satu hadis Nabi kata tulang rusuknya menjadi berceracok seperti ini. Tulang rusuk tu kepik menjadi macam ni. Tak tahu sakit lagu mana. Kalau tengok dalam kubur tak ada seorang jadi lagu tu. Nah, ini sebab itu ini saya kata alam ghaib, ulama kata. Alam yang kita sudah tak boleh tengok lagi. Okey, alam yang sudah kita tak boleh tengok lagi. Okey, jadi kita minta supaya diluaskan kubur. Ni 70 hasta, 80 hasta ni sebahagian ulama hadis dia kata ini mafhumul adadi ghairu hujjah. Acap kali dah saya sebut satu kaedah yang besar ilmu hadis. Bilangan yang disebut dalam hadis ini lazimnya tidak menjadi hujah kecuali benda itu penting dan mustahab. Dan orang Arab ni apabila dia nak royak banyak, dia kata 70, 60 lebih, gitu, 100. Ini percakapan orang Arab. Nabi pun gitu juga. Ya begitulah man 70 hasta ni bukanlah 70 hasta sungguh. Dia kata nak royaknya luahlah. 70 hasta ni luah. Sebab itu dalam hadis yang lain jauh mata memandang. Mana ada luar, ada speed. Dan Nabi SAW minta dalam hadis ini supaya wanawwir lahu fi, supaya diberi cahaya. Dalam kubur ni ada yang gelap gelemak, ada yang cerah. Disebut dalam hadis cerah bagaikan malam bulan purnama yang terang benderang. Ada begitu juga. Artinya ada belakalah suasana dalam kubur ni. Masuk lagi baru tahu. Hanya kita dengar sahaja daripada hadis-hadis Nabi SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, Nabi kata innamal qabru rawdatum min riyadil jannah.
Nabi kata kubur ini bagi setengah orang ia adalah taman daripada taman-taman syurga dah. Hebatlah ni, macam dalam syurga dah lah, dengan penuh dengan segala nikmat yang tak terhingga. Dalam hadis-hadis yang lain dibawa wangian-wangian daripada syurga di alam barzah ini. Yang sangat hebatlah. Au hudratun min hufarin nar, ataupun Nabi kata sebahagian orang alam barzah dan kubur ini adalah salah satu daripada lubang-lubang api neraka dah. Allahu akbar. Azab dah. Dan dalam hadis-hadis banyak disebut. Nanti kita akan bertemu nanti berkenaan dengan alam barzah yang khususlah, perbincangan dengan ada ular yang bisa mari patu, yang tak sembahyang. Ular ni bisa tak bisa dia? Bisa dia kalau menitis ke permukaan bumi Allah ini, binasa dunia ni. Bagaimana kalau dipatutnya kita? Allahu akbar. Macam-macam dalam azab kubur ni. Lubang api neraka dah. Allahu akbar. Begitulah. Suasana di alam barzah ni adalah muqaddimatul azab. Bagi orang yang beriman, yang beramal saleh, muqaddimatul rahmat. Rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Muqaddimah kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita baca satu lagi hadis. Yang bab yang ketujuh, menutupi jenazah dengan kain. Ana Aisyah ummul mukminin qalat sujjiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina mata bi thawbin hibarah. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditutup dengan kain tenun ketika wafatnya. Bi thawbin, dengan satu kain, hibarah. Hibarah ni tenuman kain daripada kapas, daripada Yaman, yang Nabi SAW gemar memakainya. Dalam riwayat yang lain dalam Bukhari disebut dengan bibardin hibarah, dengan burdah. Dipakai kepada Nabi itu burdah. Burdah ni macam jubah jugalah, yang dibuat daripada kain kapas daripada Yaman. Dipakai pada Nabi ketika Nabi wafat. Di dalam kitab Subulus Salam disebut dibuat hak yang Nabi ini dipakai baju ini dibuat sebelum dikafan. Sebab tu kena tahu ni, saya kata tadi kena mari dengar dah. Bila mati keluarga kita nak buat lagu mana? Hendaklah dibuang pakaian yang dipakai semasa seseorang itu meninggal dan diganti dengan pakaian yang lain untuk ditutup badan dan wajahnya. Di dalam kitab Al-Ahkam An-Nabawiyah hukumnya sunat kita ganti pakaian ini dan tutup kesemuanya. Begitu juga disebut oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu', dan begitulah dalam kitab-kitab yang lain. Bila wafat, dia pakai gapalah? Masa tu kita buang. Kemalangan ke, tak kemalangan ke, dia wafat, pakaian masa dia wafat tu kita buang. Tukar dengan pakaian yang lain. Pakaian itu terpulanglah. Nabi dipakai dengan bibardin hibarah. Dalam hadis-hadis yang sahih termasuk dalam Bukhari, iaitu baju macam jubah jugalah, yang panjang, yang labuh, dan ditutup wajahnya sekali. Ditutup wajahnya. Hukumnya adalah sunat. Jangan lock gitu je, jangan. Kena tutup dan disalin pakaiannya, letak minyak-minyak macam saya kata tadi, tutup mata dia. Di dalam Sahih Bukhari disebut
ketika Nabi wafat, Abu Bakar datang, lalu Abu Bakar membuka penutup wajah Nabi SAW yang ditutup oleh isteri-isteri. Lalu Abu Bakar mencium wajah Rasulullah SAW. Artinya wajah pun kena tutup juga. Jangan lock terdedah begitu, jangan. Orang Melayu kita biasa pakai apa? Kain batik ada jahit ada ya tudung okey, pakai kain plekat, tukar salin berbaju lain mungkin ada sesuatu pada pakaian dia dan sebagainya, kita salin. Ni sebelum mandi. Lepas mandi pakai kain kapang pula. Tu setengah orang lock itu je, tak salin pakaian. Nabi disalin pakaian dia. Okay. Begitulah juga yang lain yang meninggal. Maka hukumnya sunat, kata para ulama. Orang mati ni kita boleh cium. Bahkan sunat hukumnya kalau seorang itu orang yang mulia, orang yang soleh, orang yang bertakwa, sunat, boleh pahala. Kita menghormati dia, sayang pada dia. Okey. Tetapi hukum asalnya kalau orang biasa harus nak siung boleh, tak mau siung pun tak apa. Anak beranak kita sebagai penghormatan terakhir, siunglah. Guru-guru kita, murid kita, cium dia. Okay. Kalau dia jahat, ahli mungkar, tak payah. Tak payahlah. Yes, tak payah. Kalau ada najis buang dulu dan sebagainya. Banyaklah bendanya. Okay. Keluar najis dan sebagainya, bersih dulu sebelum mandi betul tu. Okay. Boleh cium. Okay. Kadang-kadang bak cium ni satu hal juga. Saya tengok habis pakat nak cium. Jadi berhubung dengan mencium jenazah ini, walaupun dia sabit dengan hadis-hadis yang sahih, Nabi sendiri pun cium. Antaranya Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan. Hadis ini ada dalam riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, Abi Daud, Tirmizi dan lain-lain. Kata Al-Imam At-Tirmizi, hadis ini hasanun sahih. Satu sanadnya hasan, satu sanadnya sahih. Artinya sahihlah. Nabi menziarahi seorang sahabat nama Uthman bin Maz'un. Sahabat dia mati, Nabi ziarah dia dan Nabi cium dia. Mencium wajah. Abu Bakar tadi cium Nabi, hak ni Nabi sendiri menunjuk contoh. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia tengok, dia cium. Artinya sunat hukumnya. Para ulama mengatakan sunat hukumnya. Tetapi dalam masyarakat kita kadang-kadang saya tengok habis badi cium. Tak kira lelaki puan. Boleh belaka. Sebelum tutup tu pun boleh. Kita pergi melawat biasa pun cium boleh. Keluarga saya mati pun, saya biasanya sebelum tutup muka suruh anak beranak yang dekat tu ciumlah kawan-kawan. Cuma kena beringat begini. Kita cium ini hendaklah kata para ulama jenis sesama jenis. Sesama jenis. Mana apa sesama jenis? Laki cium hak laki, hak puan cium hak puan. Kecuali mahram dia yang kalau dia cium siang waktu dia hidup ni tak salah, tak dosa. Ya lelaki mak dia cium mak dia masa tak mati, tak apa. Mati pun tak apa juga. Suami dia, isteri dia, ayah dia, mak mertua dia, boleh. Maka masa mati pun orang yang dipanggil mahram ini, yang diharamkan kahwin ni, adik-beradik boleh cium. Ya puang, mati abang dia boleh cium. Mati adik dia, ya abang boleh cium. Tak apa. Jangan orang luar masa hidup ni tak boleh cium, mati pun tak boleh. Tak boleh ciumnya kerabat yang terdekat, sepupu. Sepupu tu mahram dah.
Sepupu tu bukan mahram dah, boleh kahwin dah. Ni sepupu pun pergi cium kau. Dah, ini kena faham hukum hakam berkenaan dengan jenazah ni. Okey. Sesama jenis tak apa, bukan kerabat, bukan apa, boleh cium. Bahkan sunat jika sekiranya dia orang soleh dan baik, kata para ulama. Jahat ada ayah lah, okey. Ada ayah lah kalau kita tahu dia jahat tak ayah. Okey. Antara tujuannya kita menghormati dia, penghormatan terakhir, mengambil berkat kalau dia nabi dan dia orang soleh. Kita baca 2 hadis saja malam ni. Okay. Sebelum kita solat, ada ahli jamaah kita tanya. Ada dalam grup WhatsApp kita. Betulan dia tak boleh mari malam ni. Saya jawab jugalah. Iaitu Abang Jamil. Dia kerja jauh, tak boleh mari. Saya mengajar beberapa tempat baru ni pun saya sebut benda ni. Kalau ada yang dengar dah saya ulang. Okay. Sebab saya rasa penting juga soalan yang dia tanya ni cantik. Dia tak apa datang malam ni. Okay. Saya dah jawab kepada dia secara peribadi, tapi malam ni saya rasa benda ni mustahak dan mungkin ada yang tak tahu hukumnya, jadi saya jawab secara umum pula pada malam ini. Okay. Dia tanya kawan dia dan suruh tanya iaitu kawan dia ni sakit paru-paru yang doktor bagi obat letak di bawah lidah. Batal tak puasa? Puasa sunat baik, puasa Ramadan baik, batal ke tak? Kawan ni dah tanya 8 orang, 10 orang ustaz dah dia tu. 8 orang kata batal. 2 orang lagi kata tak batal sebab letak bawah lidah, bukan letak atas lidah je tu. Jadi hak mana yang sebenarnya yang lebih tepat, tu soalan dia dah. Mungkin sahabat-sahabat dengar belakang soalan tu dalam grup WhatsApp surah kita. Jadi berhubung dengan perkara ini, kita kena faham batal ke tak batal sesuatu ni, semayang baik, puasa baik, wuduk baik, apa-apalah. Kita kena faham benda yang membatalkan benda tu. Kalau puasa, benda yang membatalkan puasa, apa dia? Kalau ada dalam tu, batal. Kalau tak ada, tak batal. Gitu mudah je. Okay. Jadi perkara yang membatalkan puasa ni yang besarnya makan, minum, jima. Jima mana apa? Itulah. Okey. Okey, kanak-kanak tak faham tak apalah. Okey. Ada beberapa perkara yang membatalkan puasa. Itu yang besarnya. Yang pertamanya makan dan minum. Dalam Quran Tuhan sebut apa? Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah, Tuhan kata, sehingga jelas kepada kamu benang putih dengan benang hitam daripada fajar. Iaitu masuk waktu fajar, masuk subuh tak boleh makan dah. Artinya puasa ni kalau makan, minum batal. Itu besarnya. Yang ada dalam Quran dan ada dalam hadis-hadis Nabi yang sahih. Itu yang perkara yang membatalkan puasa. Jadi obat-obat ni kalau kita makan, kita minum batal. Penado telang batal. Obat batuk, cecair, minum batal. Okey. Jadi timbul persoalannya ialah obat yang diletak di bawah lidah ataupun yang diletakkan di dalam mulut, batal ke tak batal? Okey. Makan ini kata para ulama ialah kita memasukkan sesuatu ke dalam rongga mulut kita hingga melalui halqum, pas ke dalam perut. Itu yang dimaksudkan dengan makan dan minum, masuk melalui halqum kita. Jadi kalau sekadar buah dalam mulut, tak panggil makan. Kita gosok gigi, buah dalam mulut dah obat gigi. Penuh obat gigi. Berasa tak obat gigi tu? Berasa. Batal tak puasa? Tak.
Kita komo bersih molek, kadang-kadang tertelang tu, wasil lagi awak gigi sikit-sikit. Maaf, dimaafkan. Walaupun melalui kokong kita. Sikit begitu. Kalau tengah buih penuh tu kita lang, batal lah tu. Kita bersih dah, tiba-tiba ada lagi berasa sikit-sikit tu, maaf. Tak batal sekolah ubuh dalam mulut. Tak batal. Ubuh rokok mulut, batal tak? Tidak. Tak batal. Jangan dihisap masuk ke dalam tu, tak boleh lah. Jadi kembali pada persoalan tadi, ini isu baru. Kalau kita dalam kitab-kitab fiqh tu tak ada lah. Benda ni obat ni benda baru. Boleh jadi ustaz-ustaz yang ditanya ni dia baca kitab lama je tak jumpa lah. Benda ni kena tengok kepada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh ulama-ulama semasa. Kebetulan soalan-soalan yang seperti ini biasa dia orang tanya. Setiap kali dia orang tanya. Cocok insulin lagu mana? Sentiasa orang tanya ni. Jadi ulama-ulama dalam dunia ini antara yang besarnya saya tengok yang sangat dihormati institusi fatwanya ialah Al-Mujamma' Al-Fiqhi yang berpusat di Mekah. Satu badan institusi fatwa yang besar yang mana Mujamma' Al-Fiqhi ni dia terletak di bawah Rabitah Alamil Islami, satu pertubuhan yang besar selepas OIC, di peringkat antarabangsa pertubuhan ni. Yang mana Mujamma' di bawah Rabitah Alamil Islami ni ada banyak cabang dia. Kalau orang pergi ke Mekah, kalau kita nak pergi ke Hudaibiyah tu, kita akan tengok satu komplek besar bangunan banyak. Dia tulis Ar-Rabitah Al-Alamil Islami. Pertubuhan Rabitah Alamil Islami, besar pertubuhan ini. Di bawah tu ada macam-macam pula. Antaranya yang besarnya dipanggil Al-Mujamma' Al-Fiqhi, institusi fatwa yang sangat dihormati di peringkat antarabangsa. Dia ada pencetakan, buku-buku dia cetak sendiri, dia sebar seluruh dunia. Kalau pergi kat dia tu dia beri percuma je. Juga dia merupakan badan dakwah yang besar di peringkat antarabangsa. Dia menghantar pendakwa-pendakwa dia bayar gaji ke Afrika, ke Eropah kata. Termasuk saya ingat seorang guru saya, Tuan Guru Haji Abdul Rahman Fatani, orang Petani. Dia buka pondok besar di Petani, ada 2000 lebih pelajar dia. Nama Pombin pondok itu di Petani. Kemudian kerajaan Thailand nak bunuh dia lah, tembok dah kena orang lain, dia tak kena. Jadi orang bawa lari dia dan bawa dia ke Mekah. Duduk sana mengajar di Darul Ulum di Mekah. Dia belajar di sana dan mengajar di situ. Kemudian Rabitah Alamil Islami ini hantar dia menjadi pendakwah di Malaysia. Dia bayar gaji. Dan waktu itu kerajaan baru buka KUZA, Kolej Islam Kolej Sultan Zainal Abidin. Lalu kerajaan meletakkan dia di situ dan mengajar di situ. Dan saya sempat belajar dengan dia dalam 7 tahun setengah juga. Guru Sahih Bukhari saya yang pertama. Begitu juga fiqh-fiqh ini sangat luas ilmunya dalam pelbagai mazhab. Jadi Rabitah hantar dia. Gaji pun Rabitah yang bayar. Jadi Rabitah ini badan yang besar di peringkat antarabangsa. Salah satunya dia panggil Al-Mujamma' Al-Fiqhi. Jadi Mujamma' Al-Fiqhi ini pernah bersidang dan ulama-ulama dia menyatakan tidak batal puasa dengan obat yang diletak di bawah lidah. Termasuklah orang sakit jantung yang dia letak obat di bawah lidah, dia panggil pakar-pakar perubatan, obat ni lagu mana? Obat ni jenis kuat. Dia letak bawah lidah, dia meresap selalu dalam saraf-saraf lidah kita. Tak masuk dalam mulut lah, dia meresap terus dalam saraf-saraf lidah dalam mulut. Maka ini mereka memutuskan tidak batal puasa. Begitu juga saya tengok fatwa Mesir, Darul Ifta, Jordan, negara-negara Arab tak batal berlaku. Guru-guru saya pun kata tak batal berlaku. Hak mengajar besar lah, ulama-ulama besar. Hak kecil sorry ke lah. Ustaz-ustaz kapung dah ni hak besar-besar, saya besar ni kata tak batal berlaku. Mufti di Malaysia pun kata tak batal juga. Hak kata batal tadi boleh ada dia tak baca lah fakta-fakta yang saya sebutkan ini. Jadi hak besarnya yang menjadi rojokan dunia, termasuk kalau kita tengok fatwa di Malaysia ke fatwa negara-negara Arab, kalau orang baca lah. Antara rojokan dia, kalau ada fatwa yang dikeluarkan oleh Rabitah
oleh Mujamma' Al-Fiqhi di bawah Rabitah ini, biasanya mereka ikut ni. Termasuk mufti di Malaysia pun. Sebab ulama-ulama di dalam Mujamma' Al-Fiqhi ni di bawah Rabitah ni daripada seluruh pelosok dunia dia panggil. Daripada Syria, daripada Kuwait, daripada Mesir, daripada Afrika, Eropah. Bergabung dalam tu dan daripada pelbagai mazhab. Jadi kukuh. Kalau fatwa Mesir ni, ulama Mesir je. Saudi pun dia ada majlis fatwa dia, bawah mufti orang Saudi je. Kuwait gitu juga, orang Kuwait je. Malaysia, majlis fatwa kebangsaan, mufti-mufti Malaysia dan ahli jawatan kuasa dia je. Orang ni mari daripada seluruh pelosok dunia dia panggil. Dan saya tengok sistem dia nak buat keluar fatwa tu, bahasa Arab panggil syadid, keras sikit. Dia minta beberapa profesor dulu, 5-6 orang tulis kertas kerja berkenaan dengan tajuk itu, kemudian dia bentang dalam munaqasyah dia, dalam beberapa kali perbincangan, kemudian dia buat keluar keputusan, kemudian dalam persidangan besar, ulama-ulama daripada seluruh dunia dipanggil, dia bentang situ pula, setuju ke tak setuju. Barulah ditetapkan, dikororkan sesuatu hukum. Jadi payung. Jadi termasuklah obat-obat yang dia letak di bawah lidah ni mengikut qaror. Mujamma' Al-Fiqhi ini tidak membatalkan puasa. Anggota-anggota Mujamma' Al-Fiqhi ini, untuk makluman sahabat-sahabat sekalian, ulama-ulama besarlah, dia ada pertubuhan ini, institusi fatwa ni dalam tahun 60-an lagi. Banyak fatwa dia buat keluar. Dan saya ingat guru-guru saya pun ramai masa di negara Syria dulu yang menganggotai Mujamma' Al-Fiqhi ini. Antaranya ialah Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ulama besar. Dia karang kitab lebih daripada 400 buah lebih. Dia menganggotai jawatan kuasa ini. Mati dah masa dia hidup lah. Antara ulama dunia hak besarnya seperti kalau kita biasa dengar nama Profesor Dr. Yusuf Qardawi. Masa dia hidup lah, dia menganggotai Mujamma' Al-Fiqhi ini. Antara guru saya lagi yang menyertainya ialah Profesor Dr. Mustafa Al-Khan, ulama besar di peringkat Asia Barat. Penyelia thesis master saya masa saya belajar di Universiti Jamiatul Ulum Al-Islamiyah wal Arabiyah. Beliau ini Profesor Syariah di Universiti Damaskus, dia pencen, dia bertugas di universiti tempat saya belajar. Banyak buku-buku dia, alim orangnya ni. Dihormati orangnya di seluruh dunia. Kitab-kitab dia banyak, termasuk kitab yang kita belajar di surau kita ni, Al-Fiqhul Manhaji, dia salah seorang pengarangnya. Antara guru saya menyertai Mujamma' Al-Fiqhi yang berpusat di Mekah ini ialah Profesor Dr. Said Ramadan Al-Buti. Ini pun ratuh juga buku karangan dia. Dia baru saja meninggal dalam krisis politik di Syria baru ni. Dia tengah mengajar, orang bom letup dia. Allahu Akbar. Syahid dia. Alim orangnya. Profesor Syariah di Universiti Damaskus. Mantan profesor. Buku dia menjadi rojokan di seluruh dunia dalam pelbagai mazhab. Thesis PhD dia, Dawabitul Maslahah. Kaedah-kaedah maslahah dalam Islam. Dia kembangkan dalam bentuk yang meluas. Al-Masalih Al-Mursalah. Kalau ikut dalam mazhab kita, kita tak pakai. Kita pak je. Al-Adillah, Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Tapi hari ini ulama-ulama mazhab kita pun pakai juga. Antara yang mengembang luaskan kaedah maslahah ini dalam membina hukum hakam ini ialah Profesor Dr. Said Ramadan Al-Buti, juga salah seorang anggota Mujamma' Al-Fiqhi yang berpusat di Mekah ini. Dan antaranya lagi ialah guru saya juga, rektor universiti tempat saya belajar, Profesor Dr. Abdul Latif Saleh Forfur, alim dalam mazhab Hanafi, menjadi rujukan kepada orang-orang mazhab Hanafi daripada seluruh dunia. Dia juga menganggotai majlis fatwa yang berpusat di Mekah ini, dan dia menjadi rektor universiti tempat saya belajar selepas dia pencen. Dia bekas Profesor Syariah di Universiti Damaskus, Universiti Kerajaan juga. Alim orangnya, dia mengajar di masjid penuh orang. Serban besar, dia ulama tasawuf, dia mengajar tasawuf masjid. Besar tak besar serban dia? Ni saya tengok ni. Anak pas ngajar tu ada anak murid kau bahagian ambil serban dia usung ikut belakang atas ke rumah. Dia pakai piyah lain pula lah. Saya pernah ziarah rumah dia sebab
Masa saya buat tesis tu, universiti saya kerajaan tutup, saya pergi jumpa dengan dia di rumah dia, bincang dengan dia. Saya bagi tahu tesis ni banyak dah buat, 2/3 dah, 200 muka surat lebih dah saya tulis. Penyelia saya Profesor Dr. Mustafa Khan saya sebut tadi, dia rektor universiti, saya pergi jumpa. Dia kata tak boleh nak buat benda lah, dah kerajaan tutup. Kalau awak nak sambung, boleh saya menyelia tesis awak lah, dia kata. Tapi kena pergi bentang di negara lain. Yang saya menjadi profesor pelawak. Antaranya di universiti di Jordan, ada beberapa tempat. Kemudian Universiti Al-Auza'i di Lebanon, dia menjadi profesor pelawak di situ. Awak boleh pergi bentang situ. Dan satu lagi dia kata saya menjadi profesor pelawak di Universiti Islamabad, Pakistan. Awak boleh pergi bentang sana, tapi awak kena bayar tiket kapal terbang saya, hotel saya duduk sana. Belanja besar lah. Di Jordan pun nak $2,500 masa tu. Saya di Pakistan lagilah payah. Di Lebanon pun saya tanya kawan-kawan, nak duduk sana pun sewa katil je, nak sewa bilik tak mampu. Katil masa tu tahun awal 90-an pun $60 dah sewa katil. Lokal pula sewa suku pula. Mahal kehidupan pakai dolar Amerika. Saya tak mampu. Tu saya balik dan saya sambung pula di Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi masternya habis di Universiti Kebangsaan Malaysia. Itu beberapa orang tokoh ilmuwan dunia yang mereka ini menjadi guru saya. Kalau ada bersidang dia pergi. Yang masih saya ingatlah. Jadi tokoh-tokoh lain pun daripada Mesir, daripada apa. Oleh sebab itulah keputusan yang dikeluarkan oleh Majma' Al-Fiqhi yang berpusat di Mekah ini dihormati oleh para ulama di seluruh dunia. Jadi kalau dia kata tak batal puasa, letak obat di bawah lidah, maka kita pegang ni lah. Walaupun ada orang kata batal tu tak usah pegang. Dia kata tak batal tu pasal letak bawah, letak atas batal. Atas pun sebenarnya tak batal juga atas lidah. Jangan ditelang sudah. Obat jantung, obat apa kalau letak bawah lidah, atas lidah pun tak apa. Jangan ditelang sudah. Telang batal lah. Begitu juga obat. Begitu juga ulama kata obat-obat yang kita letak di permukaan kulit kita. Luka ke apa kita letak obat, obat tu meresap masuk dalam tubuh kita. Tak batal puasa. Begitu juga ada orang tanya saya bulan yang lalu dia cocok insulin. Cimani. Pun tak batal juga puasa. Boleh puasa sunat, puasa Ramadan. Masuk darah, bukan kok mulut, tak apa, tak batal. Masuk air, tak batal. Masuk ke orat saraf kita tak batal. Jangan masuk ke mulut, sudah. Cuma dalam mazhab kita bab batal wuduk ni kita agak panjang sikit. Rongga-rongga yang besar pun kalau cocok batal juga. Punggung belakang, depan, hidung, telinga, dalam kitab-kitab kita. Tetapi hak sahih sungguhnya tak batal. Ulama-ulama besar, mazhab-mazhab lain tak batal. Sebab hak ada dalam Quran dan hadis sungguhnya makan dan minum. Korek telinga ada ayat. Korek hidung pun tak ada ayat juga. Profesor Dr. Sukardawi dalam fatwa dia hurai panjang, dia kata hak betulnya makan dengan minum je. Hak lain ni ada apa tepat lah. Walaupun ada kitab-kitab kata batal korek telinga, korek hidung. Dia kias kepada makan. Serupa dah korek telinga makan. Serupa ke tak? Kalau kita kata serupa, batal. Kalau kita kata tak, tak apalah. Anak-anak saya pun biasa tanya time puasa lah. Nak kelinga boleh tak habis? Saya kata korek lah. Nak royak mazhab tu mazhab ni tak faham tak budak. Royak batal lah. Tapi orang Melayu kita faham batal lah. Sebab ada dalam kitab-kitab fiqh kita. Saya kecil dulu pun faham batal lah. Rumah saya tu, belakang rumah tu ada sungai. Ayah saya dulu bela lembu, arwah ayah saya. Lembu pergi seberang sana, banyak rupuk seberang sungai. Time bulan puasa sebulan kat cuti off. Tak boleh hantar lembu sana sebab lalu kot sungai. Ayah kata batal wuduk, air masuk ke punggung kata. Dak atas. Pasal dia belajar kat tu je. Bila kita belajar pula lebih tinggi lagi, jumpa dengan guru kita, hukum ni rupanya kias pada makan, padahal benda tu bukan makan. Okey. Maka tak batal lah sebenarnya. Kalau kata linga korek lah. Kalau nak pegang batal pun tak apa, tak payah korek. Je lah. Okay.
Kalau kata tak tahu, koreklah. Okey. Sekadar itu saja kuliah kita. Moga-moga apa yang kita dengar ini menambahkan kefahaman kita dalam beragama. Kefahaman beragama ni penting. Kadang-kadang tak faham tu yang menyebabkan jadi susah agama ni. Okey. Mudah-mudahan Allah tambahkan kefahaman kita dengan kefahaman yang sebenar berdasar pada Quran dan hadis dan pandangan para ulama yang muktabar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.